Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana syurah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wa anshur alaina khazaina rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahhil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. As-su'al bayyin ma'na al-istighatsah wal isti'anah ma'ad dalil. Kat situ tak? Dah. Al-jawab, al-istighatsah hiya talabul ghawthi 'inda ad-dhiqi wal isti'anah. Bahasa kalau dhiq makna pici, kalau dhaik yang pici. A'ammu wa ashmal. Talabul ghawthi 'inda ad-dhiqi wal isti'anatu a'ammu wa ashmalu. Qala Allah ta'ala wasta'inu bis sabri was salah. Surah Al-Baqarah. Al-hadith tadnu syamsu min ru'usin nas yawmal qiyamah fabainama hum kadhalik idh istaghathu bi Adam. Rawahul Bukhari. Wa fi hadha dalilun ala anna al-isti'anah bi ghairillah jaizah lakin ma'a i'tiqadi annahu la dharra wa la nafi'a 'ala al-haqiqati illa Allah. Soalan yang ke-13, jelaskan makna istighatsah dan isti'anah dengan dalil. Terang dengan dalil berserta dengan dalil. Jawapan, istighatsah bererti meminta pertolongan ketika kesempitan atau kesulitan. Itu makna istighatsah, minta tolong, minta pertolongan. Tetapi dikait dengan ketika kepicikan, kesulitan, ketika susah. Ketika ada susah, ketika kita di dalam keadaan terdesak, kita minta tolong ketika itu, nama istighatsah. Itu berbeza di antara, titik beza antara isti'anah. Manakala makna isti'anah lebih umum dan luas, umum khusus. Isti'anah ni minta tolong, sama ada ketika kesulitan ataupun ketika biasa. Masa biasa kita minta tolong, nama isti'anah, tak panggil istighatsah. Kalau masa kecemasan kita minta tolong, panggil dua, panggil isti'anah, panggil juga istighatsah. Panggil istighatsah juga panggil isti'anah. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman wasta'inu bis sabri was salah. Maknanya, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tadnu syamsu min ru'usin nas yaumal qiyamah fa bainama hum kadzalik idh istaghatsu bi Adam. Maknanya, pada hari kiamat matahari menjadi terlalu hampir dengan kepala manusia.
ketika itu mereka meminta pertolongan kepada Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu, dia cerita tentang keadaan pada hari kiamat, perkara yang akan berlaku pada hari kiamat. Di antara perkara berlaku di hari kiamat, matahari hampir dengan kepala manusia. Bila matahari hampir dengan manusia, keadaan begitu mendesakkan manusia untuk cari tempat bertumpu, nak minta pertolongan untuk melepaskan daripada kecemasan, daripada kesulitan, kesusahan. Oleh itu manusia dia berfikir, dia berhadap kepada Nabi Adam, kerana kira kata Adam lah dia bapa manusia, asal manusia. Bila ketika susah, kita kembali kepada bapa kita lah. Oleh itu manusia selalu minta tolong, minta pertolongan daripada Nabi Adam alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini mengandungi dalil bahawa meminta pertolongan kepada selain Allah Ta'ala itu boleh dilakukan. Hadis ini menunjuk bahawasanya kita nak minta pertolongan ketika kecemasan, ketika susah, kita boleh nak minta tolong dengan yang lain daripada yang lain. Dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita hadis ni dia tidak ingkar. Lebih-lebih lagi hadis ni keadaan ini berlaku di akhirat. Di akhirat manusia tidak ada yang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua dia sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan ada pada siapa, hak siapa, ada di dalam tangan siapa, manusia sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir pun dia sudah kenal Allah, dia mengaku ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan begitu manusia dia minta pertolongan dengan Sayyidina Adam. Maknanya boleh, tetapi wajib beriktikad bahawa tidak ada yang boleh mendatangkan bahaya dan tidak ada yang boleh memberikan manfaat secara hakikatnya kecuali Allah Ta'ala. Memanglah orang yang beriman betul-betul dia sudah faham akidah ni. Kita kesemua alhamdulillah kita berakidah tidak ada sesuatu yang boleh memberi berkah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu perkara yang lain pada Allah boleh memberi mudarat, boleh memberi manfaat. Semua kemudaratan, semua kemanfaatan, semua kebaikan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadis yang tersebut dapat kita ambil dalil, dapat kita bukti kata minta tolong dengan yang lain adalah tidak dibilang syirik, tidak dikata syirik. Nyata di situ kata salah dan silap, tak betul mereka yang tasyrik menghukum syirikkan orang yang beristighatsah, yang minta tolong dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamar dia, cuba kita pejam mata, kita tengok kepada mereka yang mengatakan syirik. Cuba kita fikir sikit, apa yang kita nak kata, apa hal, apa keadaan mereka? Mereka tak tahu hujah ke? Apa yang mendesakkan mereka untuk menghukum syirik orang yang beristighatsah dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang minta tolong lain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah dia tak tahu hujah, tak tahu dalil, maka salah dia menghukum dengan tidak ada ilmu. Fa aftau bi ghairi ilmin.
Kalau dia tahu dalil, dia fatwa dengan menyalahi dalil, itu pun dia sesat di dalam, dia berdosa di dalam ilmu, di dalam agama. Maka kedua-duanya adalah silap dan salah. Lebih lagi sabit di dalam hadis yang sahih, ketika kemarau di Madinah di masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tabi'i, dia pergi kepada kubur Rasulullah, minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh Rasulullah minta hujan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dengan Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Itu dalil yang terang-terang bahwasanya minta tolong dengan yang lain tidak syirik. Bahkan yang lebih jelas, yang lebih terang lagi, waqi' realiti hidup kita harian. Hidup kita harian tak sunyi daripada kita minta tolong dengan yang lain. Ada tak kita hidup harian ni tak minta tolong dengan yang lain? Bahkan kadang-kadang kita minta tolong dengan yang lebih lemah daripada kita. Siapa? Kita minta tolong dengan anak kita yang kecil. Adik, Allah kepiyah ke abah sebentar, dia minta tolong Allah kepiyah, minta Allah pin kepada abah malah nak bangun abah penat, minta tolong tu minta tolong. Ada ke tak orang kata syirik kita minta tolong anak kita, minta Allah pin kepada kita, minta Allah kepiyah kepada kita, Allah anak kunci kereta pada kita, kita sudah keluar rumah lupa kunci, suruh dia Allah kunci, itu minta tolong. Itu amalan harian. Semenjak daripada boleh dikatakan perkara ini berlaku hidup harian ni, bukan kita saja, habis semenjak pada awal manusia sampai kiamat mesti hidup begini. Maka kalaulah minta tolong itu syirik, ini pun syirik. Kalau kita minta tolong dengan anak kita tadi, kita kata anak kita lah yang boleh beri kesannya, tidak hubung kait dengan Allah, syiriklah kita. Sama, kita telah maklum, kita minta dengan anak kita dan kita minta dengan yang lain daripada Allah, itu di atas jalan adat saja, di atas jalan kebiasaan, tidak jadi syirik. Yang jadi syiriknya bukan istighasah, bukan isti'anah semata-mata. Istighasah, isti'anah yang dihimpun dengan akidah, yang dihimpun dengan i'tiqad, kepercayaan. Sama aja kalau kita banding masalah tajuk bid'ah, sama juga. Yang selalu dia membid'ahkan itu, bid'ahkan ini, bid'ah buat molek misalnya. Yang tu begitu ya. Sebab apa bid'ah buat molek? Sebab ada bercampur gaul antara lelaki dengan perempuan. Sebab ada membazir, membuang-buangkan harta. Itu hujah merekanya bid'ah. Di antara hujah bid'ah. Maka yang sebenarnya bukan bid'ah semata-mata mengadakan majlis maulid. Bid'ahnya mengadakan majlis maulid yang ada di dalamnya bercampur aduk, bercampur gaul dengan antara lelaki dengan perempuan. Maka yang jadi bid'ah sungguhnya kat mana? Kau mengadakan majlis maulid kau bergaul. Pergaulan itulah yang jadi bid'ah. Oleh itu bukan mengadakan majlis maulid. Begitu juga minta tolong dengan yang lain. Yang syirik bukan minta tolong, kerana itu selalu diamalkan, dikerjakan. Yang jadi syirik tentang i'tiqad. Begitu juga mengadakan majlis maulid, mengadakan majlis ilmu. Bukan kita saja mengadakan majlis ilmu. Orang yang kata bid'ah majlis ilmu dia banyak mana? Bid'ah ke tak majlis ilmu dia? Tak bid'ah. Sebab apa? Boleh majlis ilmu dia tak bid'ah, majlis maulid Rasul bid'ah. Sebab apa? Sebab majlis Rasul, majlis maulid Rasul, Rasulullah tak kerja. Majlis ilmu dia, Rasulullah tak kerja juga. Sama saja.
Oleh itu dia nak lari tak boleh, dia kena kata, oh majlis maulid ni ada bazir. Kalau itu pun betul kat bazir tu yang bid'ah, bukan majlis maulid. Orang tak mahir di dalam fiqh, tak mahir di dalam hukum syariah, dia semabul antara beberapa perkara. Perkara hak jadi haram, jadi salah semua kat mana dia tak tahu, dia tak boleh nak membezakan. Maka ini bukan faqih nama dia, bukan tok fiqh, bukan ahli untuk nak fatwa hukum. Sebab tu kena kita latih. Nak fatwa hukum kita kena faham cara fatwa. Pertama, kita kena tasawur perkara yang kita nak fatwa tu, yang kita nak hukum tu. Itulah ulama kita kata bukan? Maklum bagi kita, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kena tasawur perkara tu dulu baru kita boleh hukum. Bila kita tasawur salah di dalam fatwa hukum. Ini dia tasawur salah. Dia kata maulid ialah dia mengada bergaul lelaki ke semua. Dia menggambarkan cara luah begitu, dia panggil maulid. Padahalnya itu perkara yang asing-asing. Macam kita nak pergi semaya berjamaah, di tengah-tengah jalan yang kita pergi tu ada perempuan, ada yang membuka aurat. Haram budak tu, kita tengok kat tengah jalan tu haram. Bila haram kita tak boleh, tak payah kita pergi berjamaah, tidur kat rumah. Boleh. Itu asing lain, itu haram lain, ini pergi jemaah ditutup lain, perkara lain-lain. Kalau kita hukum satu saja, itu salah di dalam fatwa hukum. Soal takallam 'anit tawassul bil anbiya. Al-jawab, yajuzu tawassulu bihim bil ijma' wa tawassulu huwa talabu jalbi manfa'ah aw indifa'i madarrah min Allah ta'ala bi dzikri nabiyyin aw waliyyin ikraman lil mutawassali bih ma'atiqadi anna Allah huwa ad-darrun wan nafi' 'ala al-haqiqah. Qala Allah Ta'ala wabtaghu ilaihi al-wasilah. Surah Al-Maidah al-Hadis. Ar-Rasulu 'allamal a'ma an yatawassala bih fafa'ala al-'ama fi ghairi hadratin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faraddallahu basarahu ilaihi. Rawahu Tabarani wa sahhaha. Soal yang ke-14, bincangkan tentang tawassul dengan para nabi. Kita saya nak tarik ingatan kepada kita, maknanya begini, soalan-soalan yang ada di dalam buku kita ni, di dalam kitab kita ni, ialah soalan isu semasa, isu semasa yang dia tulis. Begitu juga kalau kita belajar kitab akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah yang dulu, maka dia masuk bincang di dalam akidah kerana isu semasa, untuk nak menerangkan hakikat yang sebenar yang dibawa oleh yang ditunjuk oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tepat kembali Al-Quran dan Al-Hadis, orang yang kembali pada situ, itulah nama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu isu semasa dulu, masa yang dulu, isunya sifat kalam, isunya Al-Quran, isu yang seperti itu dia jadi akidah. Dia jadi akidah. Itu puncanya. Walaupun akidah itu tidak ada pada masa Rasulullah. Rasulullah tak jadi isu. Sebab tu tak dibincang dengan secara luas. Begitu juga isu tawassul, ada berlaku dengan secara berluah-luah. Sahabat ada belajar ke tajuk tawassul? Dia tak ada belajar berluah-luah. Hadis, sahabat belajar ke dengan cara berluah-luah? Tidak. Oleh kerana tak timbul isu. Bila timbul isu, berlaku sama lah. Kalau isu ni timbul pada masa sahabat, sama ya.
Maksudnya soal yang ke-14 bincangkan tentang tawassul dengan para nabi. Jawapan, tawassul dengan para nabi dibolehkan, diharuskan berdasarkan ijma'. Cuba tengok. Ijma' ulama, bukan perkara khilaf, tetapi perkara yang seperti ini Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya dia berpendapat sebalik. Masya Allah, ini salah satu daripada perkara yang ingkar oleh mereka akan ijma'. Perkara ijma' ni perkara yang sudah diterima oleh ulama-ulama mujtahidin dan ulama-ulama Islam. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita melawani ijma'. Kerana ijma' adalah diiktibar sabilul mu'minin, jalan orang mukmin. Tak boleh kita berjalan di jalan yang lain daripada jalan orang mukminin. Wa may yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah memasuk ke dalam neraka siapa yang berjalan menyalahi dengan ijma' ulama. Sudah jadi kesepakatan ulama mujtahidin di atas boleh, di atas harus bertawassul. Tawassul, apa tawassul? Ialah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya komen dululah, bahasa Arab tengok, talabu jalbi manfaah minallah. Tutup memohon daripada Allah akan kedatangan sesuatu, menarikkan sesuatu manfaat, yakni kebaikan, atau penghidaran, menolak daripada sesuatu kemudaratan. Talabu jalmi manfaah, menutupi, tarik manfaat, mendatangkan manfaat, awin difa'i madarah, ataupun minta menutupi tolak kemudaratan. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi minta dengan menyebut nama seseorang nabi atau wali untuk memuliakan mereka, kerana memuliakan mereka. Disertai dengan i'tiqad bahawa hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mendatangkan mudarat dan manfaat. Itu makna tawassul. Makna tawassul, kita minta dengan Allah, ya Allah, bagilah kepada aku suatu perkara yang aku hajat. Misalnya berjaya pekerjaan aku, bagilah ilmu kepada aku, bagilah murah rezeki kepada aku, dengan sebut dengan berkatnya waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katalah, itu nama dia tawassul yang dibolehkan, serta kita i'tikad tidak ada yang memberi bekah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin pernah begitu dah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtawu ilaihil wasilah, maknanya hendaklah kamu mencari perkara-perkara yang boleh menjadikan kamu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari wasilah, jalan sampai kepada keredaan Allah, sampai kepada Allah terima doanya. Maka satu daripada jalannya, kita minta dengan sebut nama waliullah. Kita begini, kita kena berasa cara kita supaya nak tarik perhatian, supaya mudah dipaham pemberian kita, penyampaian kita. Kita hubung
hukum agama ni dengan apa yang dok berlaku harian pada masyarakat kita, pada kita. Baru kita nampak hakikat benda. Tawassul ini diamal sebagai tak harian pun, mana amal yang kita di dalam hidup ni selalu kita beramal. Orang Melayu tak banyak sangat. Orang Melayu tak banyak sangat. Kalau orang Arab, dia banyak bila dia minta, dia minta dengan tawassul. Dia tak minta saja. Sampai di dalam hadis, bila seorang tu minta dengan tawassul, lebih lagi tawassul dengan Allah, mesti kita kena bagi. Kita nak pergi minta, kita nak jumpa dengan orang besar-besar, dia tak kenal kita. Dia tak kenal kita. Dia tak tahu kelas kita. Bahkan kalau dia tahu pun, dia tahu kelas kita rendah. Tetapi bila kita nak jumpa dengan dia, kita minta dengan dia, kita sebut nama-nama orang yang dia malu. Nama orang yang dia malu. Saya datang jumpa dengan Datuk ni, Tok Mulu King Salam. Kita Tok Mulu King Salam. Kita sebut. Saya jumpa dengan Tok Mulu, ajak dia mari, tapi dia kata tak apalah, salam kepada Datuk. Saya mari jumpa dengan Datuk. Saya nak minta sikit projek dengan Datuk ni. Begitu. Dia tahu. Okey, tak apa. Kalau kita minta betul-betul, Datuk saya mari, nak minta projek dengan Datuk sikit. Datuk dah balik-balik nanti. Nanti 10 tahun nanti tak rapat kita. Kalau kita sebut penghulu, dia tahu. Itu kita tawassul, sebut nama orang yang dia malu. Allah, dia suka sangat sebut wali-wali dia. Kaedah dia, kalau kita bila sebut tak boleh. Sabit di dalam hadis, tapi saya tak sempat nak sebut, tak ingat. Kalau seorang minta, as'aluka billah, cara minta dia, aku minta akan dikau dengan Allah. Dia sebut, dia minta dengan kita, tapi dia kata aku minta dengan Allah. Wajib kita beri, seolah wajib kita beri. Boleh kita tak beri, dia minta dengan sebut nama Allah, dengan Allah. Kita tak kenal Allah. Mana kita, Allah bukan Tuhan kita kan, dia ambil Allah mari minta dengan kita. Mesti kena beri. Sebab tu orang Arab dia cerdik. Jadi bila dia nak minta, as'aluka billah, orang hak kena minta ni bengang, siap aku tak ada piti. Dia minta dengan Allah, kena bagi semata. Mesti kena bagi kalau minta apa. Orang Arab kalau nak minta, cuba minta aja tu. As'aluka bin nabi, as'aluka billah, pening dia. Kita tak apa, kita tak faham apa dia minta dengan Allah. Apa aku tak erti minta dengan Allah, kita tak faham. Dia ambil Allah mari buat minta dengan kita ni. Allah duk sama dengan aku, dia tak minta tapi aku ganti dia minta. Faham macam mana kita tak bagi? Mesti kena bagi. Itu dia panggil tawassul, minta dengan sebut nama orang-orang yang dia malu, yang dia kasih. Maka Allah dia kasih pada siapa? Wali dia, dia panggil waliullah, auliya illah. Yang nombor satunya Rasul dia. Rasul hak nombor satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila minta dengan dia sebut nama Rasul, dia nak tolak macam mana Allah? Minta dengan orang yang dia kasih. Itulah tawassul nama dia. Maka salah perkara ni? Tak salah. Tak salah. Yang salah akidah pegangan dia. Kata Rasul boleh bagi bekah. Di mana orang mukmin nak i'tikad begitu? Orang mukmin yang belajar sungguh, tak belajar tu tak tawassul pun dia duk syirik dah. Dia syirik dah asal lagi dia. Dia makan nasi, dia kata nasi bagi kenyang. Dia syirik begitu dah. Tak tawassul. Bukan dia syirik dengan sebab tawassul. Dia tak kenal akidah, tak erti akidah di awal-awal lagi. Kalau orang akidah betul, tak ada masalah. Naik kereta, naik motor pakai baju tak jadi syirik. Orang tak faham, pakai baju naik kereta motor pun dia jadi syirik. Itu mana wabtahu ilaihil wasilah, mana luas wasilah tu lebih luas. Menuntut jalan untuk cari keredaan Allah, jalan untuk sampai kepada dia terima, kita cari jalan lah. Mana pandai-pandai panggil, pandai-pandai. Dalam sebuah hadis, ada di dalam hadis ni yang sebenar, yang betulnya hadis yang sahih. Ulama kita hukum sahih. Tetapi
Albani, Ibnu Taimiyah, dia pusing supaya orang pening sampai kepada dia hukum hadis dhaif. Tu tempat kita kena belajar. Kita kena tahu. Di hari ni orang-orang kita sendiri pun kita tak kenal orang yang berkeahlian sungguh di dalam ilmu hadis. Dia hari ni orang kita baca hadis tepat rajak dia Albani sahahu, Albani sahahu, Albani dha'afahu, Albani. Begitulah kita kena tahu Albani bukan tepat rajakkan di dalam ilmu hadis. Selain daripada kita tak kira kata dia tu tak betul di dalam dia, selain daripada dia ni bukan keahlian di dalam ilmu hadis, cukup dengan dia penipu, pembohong di dalam ilmu hadis. Di dalam menyampai ilmu dia penipu. Dia potong, dia ambil yang dia nak. Misalnya hadis ni dia nak kata dhaif, dia ambil ulama hukum kata orang ni dhaif. Yang ulama tidak iktimak di atas ulama kata dhaif, iktimak hak orang kata sikah. Dia nakal hak tu saja. Boleh kita nampaklah kata dhaif hadis tu. Betul. Tetapi dia potong, dia tipu kita, dia potong hak tepat, hak kata hak jadi kata rawi ni ialah thiqah. Itu dia penipu, dia nama dia tadlis, pembohong dia. Sebab tu ilmu hadis pun kita mesti kena belajar serentak sekali. Sebab kalau nanti habis satu-satu ni tua dululah kita. Kena serentak ni kena kita kejarkan. Tapi kalau kita sanggup nak tua, tak ada masalah. Nak tua dalam ilmu, nak alim tua boleh. Jangan suka kata tak boleh alim tua, jangan suka. Ada orang alim 80, ada. Dia belajar umur 30, 40, 50 ada. Sipir kata nak belajar ni kena belajar kecil-kecil. Tak betul sipir tu. Tak betul. Sebab apa? Sahabat Rasulullah masuk Islam umur tua belaka, banyak tua. Pasal Pak Alim juga. Kita pun sama juga. Belajarlah. Umur 40 pun belajar. 50 pun belajar. Umur 50 mudah lagi belajar. Sebab apa? Kita tua dah, kita cerdik dah, mudah faham. Budak ni kena belajar bahasa lagi, banyak kena belajar. Kita sudah tua dah, faham dah, senang dah, banyak boleh. Apa belajar 20 tahun cukup 70. 70 alim dah kita. Dah lah. Lama qafal, alim umur berapa qafal? Banyak puluh umur dia alim dia. Seorang pada anak murid Syafi'i itu bodoh, lambat faham. Dia baca kitab Imam Syafi'i, kitab tu sampai 500 kali baru dia faham. Siapa jadi alim juga, alim saya juga dia. Jangan kata kena cerdik nak belajar dah. Yang tak boleh belajarnya yang malah. Tu yang tak boleh belajar. Yang tak alim tu malah lah. Bukan bodoh, malah. Kalau bodoh tu kalau dia belajar juga, insya-Allah alim. Boleh alim. Tapi kena belajar lama sikit lah sebab dia bodoh. Dia kena baca banyak sikit, kena ulang banyak sikit. Orang cerdik baca ulang 5 kali, dia kena 500. Double bagi 5 tu boleh lah. Kena usaha sikit. Dalam sebuah hadis ada satu peristiwa yang disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah dah kita sudah jadi perubahan dah. Ini sebab ilmu kita. Tak ada dah tulis SIW, tak ada Rasulullah alaihi wasallam. Kita tulis penuh dah. Dulu bila sallallahu tulis SLW, apa nak baca apa tak pandai. Tak betul. Itu satu pada bid'ah. Di hari ni kita tulis penuh. Ini betul. Inilah sunnah. Inilah cara yang betul. Mengajar seorang buta bertawassul dengan baginda, bertawassul dengan baginda. Makna Rasulullah dia ajar seorang buta bertawassul dengan Rasulullah sendiri. Maka fa fa'alal a'ma, maka mengerja membuat dengan tawassul itu oleh seorang yang buta. Saya baca, saya terjemah terus itu ke Arab lah, mudah, cepat sikit. Fi ghairi hadratin nabi,
di lain daripada hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar dia pergi merayu hal kepada Rasulullah dengan secara lebih luas sikit. Ya Rasulullah, berdoalah kepada saya supaya Allah mengembalikan mata saya. Rasulullah bagi pilih kepada dia dua. Dia kata, kalau awak nak sabar, sabar lebih baik. Sabarlah. Sabar di dalam keadaan buta lebih baik. Kalau awak nak suruh saya doa, saya nak doa. Dia cerita kata alasan dia, kata minta Rasulullah doa kerana dia tidak ada orang yang nak piping dia, nak bawa dia pergi ke mana-mana susah. Rasulullah kata begini, kamu pergi kepada tempat ambil wuduk, kamu ambil wuduk dengan secara elok, secara baik, kamu semaya 2 rakaat. Sudah semaya 2 rakaat, kamu berdoa. Rasulullah ajar doa tawassul kepada dia. Maka dia selepas pada tu dia bercerai di majlis Rasulullah, dia pergi ambil air semaya, dia buat semacam sebagaimana Rasulullah ajar dia. Kata perawi, tak lama bercerai dia antara Rasulullah, dia datang mari semula, mata dia sudah dikembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna faraddallahu basarahu, maka mengembali oleh Allah Subhanahu wa taala akan pemandangannya, akan pelihaknya ilaihi kepadanya. Hadis ini mahukun sahih akan dia oleh Tabarani. Imam Tabarani kata hadis yang sahih. Betul. Itu tawassul yang Rasulullah ajar sendiri. Kalau Rasulullah tak kalau tawassul ini salah, tentu Rasulullah tak ajar. Rasulullah tak ajar perkara syirik kepada ummah, bahkan Rasulullah memerangi syirik. Tiba Rasulullah ajar sendiri. Maka hadis ni memang sabit. Tetapi orang yang inti, orang yang ingkar tawassul, dia kata macam mana hadis ni? Satu, dia kata ini tawassul pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syubhah dia. Di hari ini Rasulullah sudah meninggal dunia. Dia kata tak boleh nak tawassul dengan orang yang mati. Kita kena tawassul dengan orang yang hidup. Tu setengah pada hujah mereka. Macam mana kita nak jawab? Yang betul, al-mutawassal bih, orang yang kita nak tawassul dengan dia tak pasti hidup, tak pasti mati, tak mesti hidup. Mati sama saja dengan yang hidup. Sebab kita bukan i'tikad yang hidup itu beri bekah, yang mati tak boleh beri bekah. Bukan kita, Allah yang memberi bekah. Orang yang membezakan kata tawassul dengan yang hidup boleh, yang mati tak boleh, sebab apa dia beza begitu? Kalau dia kata sebab yang hidup tak apa, dia boleh beri bekah, itu dia syirik. Dia syirik. Tidak ada jalan lain malaikat dia katanya kerana Rasulullah ajar sini masa dia hidup. Begitu ya jawab dia. Ya memanglah kalau Rasulullah mati, Rasulullah nak ajar macam mana lagi? Rasulullah ajar dengan cara itlaq. Dia tak ada kait. Kata muntawassul ini tawassul masa hidup aku saja, dia tak ada kait. Satu. Yang jadi dalil kata Rasulullah selepas pada wafat Rasulullah boleh tawassul. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perawi hadis ini yang ada sama dengan orang buta ni, Uthman bin Hunayf, dia ajar seorang tabi'i di masa pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu bertawassul dengan doa tawassul yang diajar oleh Rasulullah kepada orang buta ni. Ini menunjuk kata sahabat faham daripada hadis ni boleh bertawassul selepas pada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat beramal. Uthman bin Hunayf, ada seorang yang ada hajat dengan Sayyidina Uthman, nak pergi jumpa dengan Sayyidina Uthman, ditahan di pintu, ditahan di tak bagi masuk. Pergi nak jumpa ditahan, pergi jumpa ditahan, tak boleh jumpa dengan Sayyidina Uthman. Selalu dia merayu hal kepada Uthman bin Hunayf. Uthman bin Hunayf kata begini,
pergi pada tempat wudu, ambil wudu biar elok-elok, kemudian kamu semaya 2 rakaat. Sesudah semaya 2 rakaat, kamu berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi liyaqdiya li hajati. Uthman bin Hunayf ajar dia begitu. Bila ajar dia balik buat. Dia pergi jumpa dengan Sayyidina Uthman. Bila pergi jumpa dengan Sayyidina Uthman, tidak ditahan, boleh masuk terus jumpa Sayyidina Uthman ambil dia letak kat tepi, dia duduk kat tepi Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, apa hajat? Dia cerita hajat dia. Semua hajat dia ditunai oleh Uthman. Uthman tambah pula, kalau ada hajat-hajat yang lain kali marilah pula, tambah pula. Sesudah dia tu, dia gembiralah, dia suka hati dia terbaik jumpa dengan Uthman bin Hunayf yang ajar dia tadi. Dia kata, terima kasih banyak-banyak Abang Uthman, terima kasih banyak-banyak tolong cakap dengan Uthman Amirul Mukminin, boleh dia tunai habis hajat saya, minta suruh pula mari ada hajat mari jumpa pula. Uthman bin Hunayf kata, dak, aku tidak cakap pun dengan Amirul Mukminin Uthman bin Affan, aku tak jumpa pun. Hanya aku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang buta jumpa Rasulullah, Rasulullah ajar doa ni, aku ajar doa ni kepadamu, begitu saja. Sahabat ajar kepada tabi'in doa tawasul selepas pada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah kita nak tanya masa Uthman bin Affan jadi khalifah, Rasulullah hidup lagi ke Rasulullah mati dah? Kita tanya tu ya. Selepas pada wafat Rasulullah, diamal oleh sahabat. Itu mana boleh, memang besarlah. Tawasul perkara yang besar. Mata buta boleh dikembalikan. Hajat-hajat yang besar kita boleh bertawasul dengan Allah, dengan wali-waliullah, dengan Nabiullah. Bagaimana yang saya cerita dululah. Seorang guru petani dia nak cuba. Seorang guru petani dia pergi kat Madinah, dia pergi Mekah lah buat haji. Dia pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia bawa dia selipar dia tu, dia selit kat rak, kat tempat sipai selipar tu di Masjid Madinah. Dia masuk kepada Masjid Madinah, masuk Raudhah ke apa, sudah siap keluar mari dengan pelajar dia. Dia bawa pelajar seorang, qadar dia. Bawa kita tengok tempat selipar dia tak ada. Right, ambil ke orang. Kita maklum siapa nak pergi ke Mekah, dia kena sediakan selipar tu paling kurangnya 5 gu, 5 pasal. Memanglah kalau orang pergi ke Mekah tak raib selipar, orang tu tak sampai ke Mekah. Tak sampai ke Mekah. Memang dia wajib raib lah. Dia wajib raib. Tu hukum adat dah. Kalau bawa hak cantik-cantik, agama cepat raib lagi. Cepat raib lagi. Dulu ke yang pencuci tu dia tengok selipar agama dia alih tempat. Dia alih tempat. Kita mari tengok tak ada, kita tinggal ambil kat dia dah lah. Ambil kat dia setengah pada penyapuh tu. Tak amanah. Tapi belakang-belakang ni dilatih semacam kita sinilah, ada ceramah, ada apa, memang kata baik. Tapi orang ramai ada yang cerdik bodoh, dia ambil, dia seka kata hak dia macam-macam lah, capur habis, raib habis. Maka tuan guru tu kata kepada khodar dia, mu kena pergi cari biar jumpa, tak jumpa aku marah lah. Khodar dia cari, mu pergi cari, khodar dia pening, pelajar takut nak buat macam mana, tak tahu, diam gitu. Dia masuk ke masjid semula. Ini dia cerita diri lah. Dia masuk ke masjid semula, dia semaya sunnah, dia berdoa tawasul dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajar oleh Rasulullah kepada orang buta ni. Yang minta dengan Allah tawasul,
minta atas balik selipar dia tawassul juga. Kalau kita tawassul dengan 10 riyal tu boleh, hak lain tak dah tak payah semaya dah. Semaya sudah semaya dia terbit semula, selipar dia dihantar balik ada. Itu dia kata tawassul jadi, dia kata tawassul gaib pun jumpa balik, Allah hantar balik. Itu mana dengan tawassul insya-Allah taala Allah terima. Tapi bagi saya kata ini doa yang harga mahal. Kita jangan buat biasalah, guna hang besar-besar sikitlah. Kalau nak jadi Perdana Menteri tu gunalah. Kalau nak jadi PM tu bolehlah. Kalau nak jadi ustaz ni kita guna doa biasa pun pandai dah, cukup dah. Kena sebab harga mahal. Atom nuklear ni dia kena guna nu masa perang dunia tu. Ni bila rakyat tunjuk perasa guna nuklear, tak betul juga lagu tu. Kurang baguslah. Soal takallam anit tawassul bil awliya, yajuzu tawassulu bihim wa la yu'rafu fi dhalika mukhalifun min ahli al-haqqi salafan wa khalafa. Al-hadith anna Umar tawassala bil Abbas qailan Allahumma inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina, rawahul Bukhari. Bincangkan tentang tawassul dengan para wali Allah. Jawapannya tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang yang berada pada jalan kebenaran, iaitu ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada seorang pun, sama ada generasi salaf maupun generasi khalaf, tidak ada yang menyalahi pendapat bahawa bahawa tawassul dengan para wali itu dibolehkan. Tidak ada khilaf, dengan mana ijma' ulama daripada ahlul haq kata boleh bertawassul dengan waliullah, bukan dengan nabi saja, dengan waliullah pun boleh. Sebabnya dalilnya dalam hadis disebutkan bahawa Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas, iaitu bapa saudara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkata Allahumma inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina, ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan bapa saudara Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau menurunkan air hujan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka bapa saudara Rasulullah bukan Rasulullah, dia waliullah. Dia ada hubung kait dengan Rasulullah, maka Sayyidina Umar bertawassul dengan dia. Soal bayin makna hadithil jariyah. Al hadithu mutaribun wa man jara ala tashihihi falaysa ma'nahu anna Allah sakinus sama. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhih ala al-hadith qawlu ayna Allah su'alun 'anil makanah la 'anil makan, ma'nahu ma'tiqaduka min at-ta'zimi fillah, wa qawluha fis sama' ay rafi'ul qadr jiddan, wa la yajuzu i'tiqadu anna ar-rasul sa'alaha 'anil makan wa la i'tiqadu annaha qasadat anna Allah sakinus sama'. Qala al-imam Ali la yuqalu aynun liman ayyana al-ayna fi kitabir risalah al-Qushairiyah li Abil Qasim al-Qushairi, wa qala Abu Hanifah fi kitabil fiqhil absat kana qabla al-makan kana wa lam yakun ayn wala khalqun wa huwa khaliqu kulli syai'. Qala ta'ala laysa kamitslihi syai', surah Asy-Syura al-hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu, rawahul Bukhari. Jelaskan makna hadis jariyah. Bayin, menerangkan makna hadis jariyah. Maka jawapannya hadis tersebut muttarib nama dia. Hadis muttarib. Hadis muttarib ialah satu daripada hadis dhaif, satu bagai daripada hadis dhaif. Apa maksud hadis muttarib? Iaitu dalam kurungan tu, iaitu suatu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz
matannya yang berbeza-beza. Lapan matannya berbeza-beza. Dan saling bertetangan sehingga menjadikan dihukumkan sebagai hadis dhaif. Maksudnya kena tambah lagi lah. Dia ada istilah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz matannya yang berbeza-beza daripada satu rawi. Daripada seorang rawi, satu orang daripada Ibnu Abbas masalan, daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha masalan, dia riwayat daripada dia dengan lafaz berbeza-beza. Itu nama muttarib nama dia. Maka lafaz hadis jariyah ini diriwayat daripada satu rawi dengan lafaz berbeza-beza. Satu lafaznya ada ainallah, ada lafaznya marrabbuk, ada lafaznya ada Rasulullah istifham, bukan tanya, istifham, kerana hamba ini hamba yang bisu. Rasulullah tanya dengan cara isyarat. Satu lafaznya dengan kata atasyhadina alla ilaha illallah. Ini kata ittirab nama dia. Seperti hadis Ibnu Abbas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Sama ya. Ibnu Abbas ada riwayat kata ra'a rabbahu, ada ra'a bi fuadihi marratain, ada ra'ahu bi ainihi. Lafaz berbeza-beza. Itu nama dia ittirab nama. Hadis muttarib dhaif. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Madinah jamak, himpung antara dua sembahyang, min ghairi matarin wala safar, min ghairi khaufin wala matar. Lafaz berbeza-beza daripada melalui satu sanad, daripada satu rawi. Oleh itu hadis muttarib dibilang hadis dhaif. Kerana demikianlah ulama-ulama mujtahidin mengatakan hadis jamak bukan jamak di dalam hadar, jamak ketika tidak musafir tidak diharuskan, tidak boleh. Walaupun ada hadis yang meriwayat oleh Imam Muslim, dia adalah Muslim, kata Rasulullah semaya di Madinah. Ibnu Abbas kata Rasulullah semaya di Madinah bukan kerana hujan dan bukan kerana musafir. Tak ada hujan, tak ada musafir, dia semaya jamak di Madinah. Di Madinah tidak musafir dan kerana tidak ada hujan. Oleh itu kata jamak bukan kerana hujan, bukan kerana musafir, tidak diamalkan, tak boleh beramal. Kerana hadis itu hadis yang dhaif kerana ittirab. Bukan sanad dhaif, ittirab mata dia. Maka orang yang kembali pada pastikan dulu hadis itu sahih ataupun sebenar-benarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti dulu. Nak pasti dia tu begini, Rasulullah semaya begini sungguh, kau macam mana? Itu baru boleh jadi hukum. Oleh itu lafaz hadis jariyah ini, hadis jariyah ialah hadis muttarib nama dia, dhaif. Oleh kerana demikianlah ulama kita tidak menghukum, tidak berpegang dengan hadis jariyah yang menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala bertepat di langit. Meskipun begitu, terdapat ulama yang menganggap hadis
tersebut sebagai sahih. Ada ulama yang kata hadis sahih kerana dia tilik kepada sanad. Dia tak tilik kepada ittirab. Orang yang tak tilik pada ittirab dia kata sahih lah. Itu salah satu pada punca jadi khilaf di dalam fiqh. Khilaf di dalam fiqh kerana kadang-kadang setengah ulama tu sampai kepada dia hadis yang sahih sanad, tak sampai hadis yang lain kepada dia hukum dengan hadis tu. Ulama yang lain, ulama mujtahid yang lain sampai sanad ni beberapa sanad pada dia dapati hadis ni hadis ittirab. Tu punca daripada khilaf. Oleh itu kita orang yang kamar dia orang yang tahqiq, kerana dia boleh himpun antara semua pandangan dia. Ini lebih kuat, lebih kejap, kerana semua ilmu mereka yang terdulu berhimpun pada dia. Dia boleh tarjah, dia boleh tahqiq, dia boleh mendetailkan lagi. Orang ulama yang mengagakkan hadis itu sahih, namun mereka tidak mengerti bahawa Allah mendiami atau berada di langit. Dia tidak berpegang dengan zahir hadis itu. Orang yang kata sahih sekalipun, mengikut orang yang mengata sahih sekalipun, dia tak berpegang dengan zahir hadis. Siapa di antaranya? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan di dalam syarah dia, syarah hadis Muslim, iaitu nama dia syarah Imam Nawawi di dalam hadis Muslim. Dia syarah di atas hadis itu terhadap hadis tersebut, bahawa perkataan ainallah adalah suatu bentuk soalan tentang darjat, peringkat atau kedudukan, bukan tentang tempat. Yakni soal anil makanah, tanya daripada kedudukan, daripada peringkat Allah Subhanahu wa taala. Mana aina ditanya di mana ni dibuat tanya dua di segi bahasa Arab. Tanya tempat pun boleh, aina anta, engkau duduk kat mana sekarang. Boleh tanya aina, di manakah anta, engkau, dengan nisbah dengan sultan. Mun dengan sultan munduk kat mana? Itu kita jawab, aku di bawah tapak kasut sultan. Apa mana aku duduk di bawah tapak kasut sultan? Aku hina kalau berbanding dengan sultan. Peringkat aku rendah, lebih rendah, duduk di bawah kaki dia. Itu dia panggil makanah. Kalau makan tepat, makanah itu kedudukan ataupun peringkat. Orang ulama yang mengatakan sahih, hadis ini tidak diberpegang mengikut zahirnya. Kerana aina itu dibuat soal dua. Satu ditanya daripada makan, dan yang kedua ditanya daripada makanah. Bila makan itu mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala, tentu sah makna yang satu lagi, iaitu soal anil makanah. Oleh itu makna perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud perkataan Rasulullah yang sebenarnya ma'nahu ma'tiqaduka. Dia maksud perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ialah apakah peganganmu dari segi apa tu, pengagumanmu. Baca mana tu? Pengagungan. Yakni apa peganganmu nisbah dengan membesar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kait kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana i'tikadmu? Selanjutnya perkataan hamba
perempuan, hamba perempuan kata fis sama itu pula bermaknanya sangat tinggi terhadap tahap pengagunganku terhadapnya. Makna Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tinggi pengkatnya. Oleh itu tidak harus i'tikad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan jariyah itu daripada makan, daripada tempat. Tak boleh kata kita nak agak kata Rasulullah tanya tempat. Dalilnya kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ditanya dia tentang Allah Subhanahu wa taala tentang tempat. Sayyidina Ali kata la yuqalu ainun, tidak dikata akan ain, tak boleh nak kata di mana. Liman ayyanal an, bagi mereka yang mengadakan, yang menjadikan akan tempat. Allah Subhanahu wa taala dia menjadikan tempat. Kita tak boleh kata dia berada di tempat. Dan berkata Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fiqh Absat, kana qabla al-makan, adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada ada makan. Walam yakun ainun, dan tidak ada tempat, sedangkan tidak ada tempat. Wala khalqun, dan tidak ada makhluk. Wa huwa khaliqul kulli syai', dan ia Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua perkara. Qala Allah taala, firman Allah taala, laisa kamitslihi syai', Allah tidak seumpamanya suatu pun. Di dalam surah Asy-Syura, di dalam hadis al-hadis, kana Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', itu jadi hujah ayat yang muhkamah, yang putus. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai dengan dia oleh sesuatu pun. Berartinya ulama ahli sunnah wal jamaah berdalil dengan ayat laisa kamitslihi syai' dan upamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Oleh kerana kalau Allah Subhanahu wa taala berada di tempat, Allah menyamai dengan dia oleh beberapa banyak daripada makhluknya. Dan makhluk bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat asasi, sifat zati, sifat yang wajib bagi makhluk adalah berqadar, berukuran. Ada 1 meter ke, sedepa ke, 1 hasta ke, 1 inci ke, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan qadar. Kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Itu sifat yang lazim bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara ada qadar dengan nas Al-Quran dan dengan nas, dengan akli, dengan akal yang sahih, akal yang betul. Tiap-tiap suatu ada qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi makhluk dia berqadar. Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, tentulah Allah Subhanahu wa taala berqadar. Inilah ulama kita kata, bila Allah berada di atas arasy, wa emanya Allah sama dengan arasy, sama besar. Wa emanya Allah lebih besar daripada arasy, wa emanya Allah lebih kecil daripada arasy. 3 tu tak boleh lepas. Wa emma sama besar, wa emanya lebih besar, wa emanya lebih kecil. Kalau sama dengan arah, itu berqadar. Sama dengan arah, ada qadar. Kalau arahnya kata 1 depa, Allah 1 depa, berqadar. Bila berqadar, itulah hakikat makhluk. Kalau lebih besar, dia tak kurang daripada arah. Mana 1 depa tu pasti dah, yang lebih tak tahu. Jadi ada qadar. Kalau lebih kecil daripada arah, berqadar. Berqadar juga lebih kecil daripada arah. Oleh itu, bila kata laisa kamitslihi syai', Allah tidak berqadar. Allah tidak berqadar. Kalau dia berada di atas arasy, dia berqadar. Itu dalil akli nama dia, yang dipaham daripada
Al-Quran. Bukan akli ni semata-mata kita nak kira. Akli yang akal yang betul, yang sipir dia tu tak boleh dinafi dah. 2 campur 2 jenis 4. Ya. Kalaulah kata saya duduk di atas kerisi. Kerisi ini satu hasta. Saya tak kurang, tak lari daripada 3. Wa imma 1 hasta, wa imma lebih pada 1 hasta, wa imma kurang pada 1 hasta. Memang berqadar, ada qadar tentu dah. Itu sipir akal nama dia. Adapun dalil naqli yang lebih sorah, yang sorah kata Allah Subhanahu wa taala tidak bertepat, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Antal zahir, engkau yang zahir, falaysa fawqaka syai', engkau tidak ada di atas engkau suatu pun. Wa antal batin, engkau yang batin, yang duduk di bawah, yang sebelah, yang sulit di dalam, falaysa dunaka syai', tidak ada di bawah engkau suatu pun. Kata Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Asma'i was Sifat, istadalla ba'du ashabina ala nafyil makan 'anillah azza wa jalla. Berdalil oleh setengah daripada atba' pengikut kita di atas ternapi daripada Allah Subhanahu wa taala daripada tepat, biqaulin nabi, dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Itu di antara lebih sorah. Tidak ada, Allah tidak ada di atas dia suatu, tidak ada di bawah dia suatu. Kalau dia berada di atas arah, ada di bawah dia arash. Kalau dia duduk di bawah bumi, ada di atas dia bumi. Kalau dia duduk dalam bumi, duduk di antara langit bumi, di atas dia langit, di bawah dia bumi. Allah tidak ada di atasnya syai', tidak ada di bawahnya syai'. Itu hak lebih sarah, lebih terang. Dan yang lebih terang juga hadis malaikat yang menanggung arash. Malaikat yang menanggung arash selalu dia bertasbih dengan kata subhanak aina kunta wa aina takun. Maha suci engkau wahai Allah. Malaikat yang menanggung arash. Maha suci engkau, aina kunta, di manakah engkau ada, dahulunya engkau ada kat mana, wa aina takun, dan di manakah engkau berada sekarang. Sekarang mana tempat engkau? Artinya maha suci engkau daripada tempat. Malaikat yang menanggung arash sendiri mentasbihkan Allah, membersihkan Allah daripada mempunyai tempat. Kala-kala Allah Subhanahu wa taala berada di atas arash, malaikat memang tak kata begitu. Maka itu dikata, kalau nak bilang malaikat yang menanggung arash, satu daripada malaikat muqarrabin, malaikat yang paling dekat, dan dia sendiri tanggung arash. Sebab tu boleh kita kata malaikat tanggung arash sendiri tak tahu kata Allah, tak kata Allah di atas arash. Orang duduk di bumi ni dia lebih tahu kata Allah ada di atas arash. Macam mana dia nak kita tahu? Malaikat duduk pikul arash, dia tak kata Allah duduk di atas arash. Kita duduk di bumi, Allah duduk atas arash. Tu kata jauh akidah kita. Orang yang mengatakan Allah berada di atas arash. Oleh itu akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah para sahabat, akidah para tabi'in, salaf dan khalaf sama saja. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya makan. Soal hukmu sabbillahi annahu kafirun, bayyin zalik ma'ad dalil. Ini satu isu. Hak sebenar tak payah soal. Tetapi bila jadi isu di masa belakang-belakang ni, sebab jahil banyak,
Ada orang patwa kata orang maki kepada Allah Subhanahu wa taala tak jadi kafir. Kita kena tanya i'tikad dia dulu. Jadi macam tu pula. Bila tawassul tak kena tanya i'tikad dah kafir terus lalu. Masya-Allah. Jadi belik habis. Tak tahu macam mana dunia sekarang bang. Ini jadi soalan lah. Jadi satu ilmu kena kita nak tolak dia, kena tolak dengan hujah, tolak dengan jalan. Bukan nak tolak dengan nafsu. Kalau dengan nafsu tu boleh dah, tapi kaedah agama kita tak boleh tolak dengan nafsu. Kerana Al-Quran suruh Nabi kata wajadilhum billati hiya ahsan. Kita kena hujah dengan mereka, berbantah mereka, mujadalah dengan mereka dengan hujah yang lebih elok daripada hujah mereka. Mereka nak datang hujah macam mana pun tu hal mereka. Kita kena tunjuk dengan wajah yang elok. Jangan dengan rapah-rapah, jangan dengan nafsu, jangan apa. Kita tunjuk dengan jalan yang betul. Insya-Allah taala Allah tunjuk hidayah kepada mereka-mereka yang sesat. Begitu. Ada orang maki kepada Allah, kena tanya dia dulu dia i'tikad macam mana. Baru boleh kita hukum kufur. Jadi ada kena soal pula dah. Kat situ orang kata Allah tak ada, tak boleh kita hukum kufur lagi. Kena dia niat nak keluar Islam baru boleh kata kafir. Masya Allah, macam-macam. Sebab tu yang jadi kayanya negara Malaysia. Kaya dia. Ajar ada yang jadi Tuhan, apa ada jadi Nabi, apa ada. Kaya sungguh negara Malaysia. Bukan kaya piti saja dah. Kaya Tuhan apa ada dalam dia, mengaku jadi Nabi apa ada dalam dia. Kau bertanding dengan negara lain jangan nak ada Tuhan. Dia ni asal pakai ada Tuhan dah. Dia kata sesak sampai pada tahap tu. Dia kata bila jahil mari panggil. Alhamdulillah. Jadi tekanan kita sini boleh ada majlis hari ni kerana tekanan perkara-perkara yang seperti ini. Allah nak proses, nak proses kita. Cuba tengok soalannya, hukum mereka yang mencaci, yang memaki akan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia kafir. Cumanya suruh terang dalilnya. Jawab naqala al-qadhi Iyadun al-ijma' ala anna sabballahi kafir walau kana ghadiban aw mazijan aw ghayra munsyarihis sadri. Qala Allah Ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Surah At-Taubah Al-Hadis. Innal al-hadithu innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Rawahu Tirmizi. Hukum orang yang mencaci Allah adalah kafir. Jelaskan perkara ini dengan dalil. Jawapan, Al-Qadhi Iyad menukilkan ijma', menakal akan ijma'. Kalau bertani dia kata menakal sebab dia guna PM bina ma'ruf, naqala. Orang Malaysia dia guna PM bina majhul, menukil, nukila. Itu yang betul hak mana? Hak betul kita ambil tengah. Kalau naqala al-qadhi kata menakal oleh qadhi. Kalau nukila annahu kata menukil. Tu betul. Tengok tempat bina majhul kita terjemah kata menukil. Kalau PM bina ma'ruf kata menakal. Orang petani pun kita ambil, orang Malaysia pun kita ambil, baru betul. Kalau kata menukil saja tak betul. Melayu pun kita kena bina ma'ruf, bina majhul juga. Kenapa ada dua? Sebab di sini bina ma'ruf naqala. Naqala al-qadhi, nakal oleh qadhi. Makna nakal ni dia pindah asal ada disebut dah di sana, di satu marajak, di satu sumber, dia ambil mari kata ada di sana, begitu dia panggil nukil. Kalau dia kata dia tak nakal daripada dia, ijtihad dia, pandangnya dia. Dia nakal ni ada yang ada sudah buat kesimpulan dah, ada
sudah berlaku, sudah dicatat, sudah diijtihad dan upamanya. Imam Al-Qadhi Iyad menukilkan ijma', mana ijma' kesepakatan ulama mujtahidin, menukil maf'ul, bahawa orang yang mencaci Allah adalah kafir. Itu hukum ijma' ulama, orang caci Allah kafir, wal iyazabillah. Meskipun dalam keadaan marah, dia dalam keadaan marah sekalipun. Orang marah ni kadang-kadangnya hukum dimaafkan, kerana tekanan darah dia tu menyebab bagi dia tu tak sedar, tak boleh kontrol diri. Nak kontrol diri tak boleh, maka dimaafkan. Sehingga Jabatan Mufti di negeri Mesir di masa belakang, bila seorang tolak isteri di dalam keadaan marah, tidak jatuh tolak. Dia di Mesir, dia fatwa kata bila seorang suami tolak isteri di dalam keadaan marah, tidak jatuh tolak. Sebab alasan dia, bila orang itu sangat marah, dia hilang akal. Dia hilang akal. Bila hilang akal, cakapan dia tidak diiktibar pada syarak. Tetapi bila maki kepada Allah Subhanahu wa taala, caci Allah, walau di dalam keadaan marah sekalipun, jadi kafir. Meskipun dalam keadaan marah, bergurau, selora, bergurau selora pun kafir juga. Selora dengan maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nak berlaku, salah satunya yang nak jadi masalah orang pelakon. Pelakon, yang jadi pelakon, yang jadi kafir, sanggup nak jadi kafir. Yang berpura-pura panggil itu orang bergurau-gurau, berpura-pura jadi kafir kalau jadi pelakon, maki Allah Subhanahu wa taala. Atau hati yang tidak redha, tidak terbuka hati untuk nak terima jadi kafir, nak kata saja je, aku tak mau jadi kafir, cuma dia aku nak maki, aku nak caci Allah saja ya. Itu pun kafir juga. Maknanya dengan ucapan kufur, dia tidak redha dengan ucapan kufur yang diucapkannya sendiri. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Maknanya, dan jika kamu bertanya kepada mereka tentang perkara yang mereka katakan itu, kalau engkau tanya ya Rasulullah tentang orang kafir yang dia duk kata, yang dia caci Allah, yang dia maki Allah, nasaya mereka akan menjawab, orang yang caci Allah jawab, sesungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main saja. Kami kata dengan jalan nak main-main saja, bukan kami kata atas jalan caci sungguh, nak bergurau-gurau saja. Maka Allah suruh Nabi kita bagi tahu, katakanlah kepada mereka, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu boleh memperolok-olokkan? Apakah? Itulah kalau lebih dekat kepada faham sayanya, abillah adakah, bukan apakah. Kalau kata ma tu apakah, adakah patut, adakah patut kamu bersenda-senda dengan Allah, adakah patut kamu bersenda-senda dengan ayat Allah, adakah patut kamu bersenda-senda dengan Rasulullah? Bolehkah? Ini istifham ingkari. Tak boleh kamu nak bermain-main dengan Allah, nak bersenda-senda, tidak boleh. Itu maksud, tidak perlu kamu meminta maaf. Jadi orang kafir bila dia caci Allah, caci Rasulullah, bersenda dengan ayat Allah, dia kata kami bukan bersungguh, kami nak bermain-main saja. Maaflah, maaf, minta maaf pada kami.
Allah suruh Nabi kata la ta'taziru, tidak boleh minta maaf. Itu mana sesungguhnya telah menjadi kafir. Kamu tidak boleh tak perlu meminta maaf kerana kamu sudah menjadi kafir setelah kamu beriman. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu selepas kamu beriman, kamu sekarang sudah jadi kufur, tak boleh minta maaf. Itu dengan sebab dia caci Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnar 70 kharifa. Maknanya sesungguhnya boleh terjadi seorang hamba mengucapkan perkataan. Seseorang hamba boleh terjadi. Jadi kalau itu bahasa Korea sikit lah, cara sebab saya faham lah. Kerana innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, lam itu lam ibtidak, menunjuk di atas mana taukid. Sesungguhnya seorang hamba, sungguhnya dia bercakap bil kalimah, dengan satu ucapan, dengan satu kalimah, dengan satu perkataan. Yakni ada seorang hamba dia bercakap dengan satu perkataan yang memperolok-olokkan atau menghina Allah atau syariatnya. Yang tak penting, ada seorang hamba dia bercakap dengan satu ucapan, satu kalimah. Itu asalnya, yang dia tidak menganggapkannya, dia tidak menganggapnya sebagai bahaya. Dia bercakap dengan kalimah biasa, dia tak agak kata bahaya, dengan mana hati dia tak ada niat apa. Dia bercakap biasa je, kata perkara ni biasa ya, dia bercakap biasa ya. Tapi dia bercakap dengan satu kalimah, sedangkan perkataan tersebut akan menjerumuskannya ke dasar neraka. Dasar ni apa? Dasar neraka? Patak. Kepada patak neraka. Dasar humi, asas dia. Kepada dasar neraka. Yang untuk sampai kepadanya selama 70 tahun. Dia jatuh kepada neraka 70 tahun. Turun neraka ni bukan perkara biasa, bukan perkara kecil-kecil. Nak sampai kepada patak dia tu sampai 70 tahun. Oleh itu maknanya hadis ini menunjuk bahawasanya seorang yang bercakap dengan kalimah kufur sedangkan hati dia tu tidak terima kufur, Rasulullah hukum kata dia dengan kalimah yang dia bercakap kalimah kufur tu, dia akan jatuh ke dalam patak neraka. Wal'iyadzu billah. Mana nak jadi kufur ni, bila sampai patak neraka, orang jatuh patak neraka ni orang kafir. Sebab apa? Orang Muslim dia tak, Allah tidak azab seperti orang kafir. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Allah buat tak sama orang Islam, azab dia rendah. Sebab orang dosa tak semaya, kelah ni orang berdosa tak puasa, kelah ni orang berdosa kafir, kelah patak sekali. Lebih lagi kafir munafik, itu dia duduk di patak sekali, duduk dalam sekali dia. Oleh itu orang yang bila jatuh sampai patak neraka, orang kafir, wal'iyadzu billah. Sedangkan dia bercakap dengan kalimah yang dia tak sengka kata dia jadi kafir, sedangkan dia sudah jatuh neraka dengan kalimah tu sampai kepada patak neraka. Wal'iyadzu billah. Tu kita kena belajar perkara-perkara yang menyebab bagi jadi kufur, supaya kita nak jaga daripadanya. Kita bercakap boleh jadi kufur, kita tak sedar kata kufur, hakikat kita kufur juga. Kita tak tahu kata kalimah ni kufur, kita sudah bercakap dengan dia, hakikat kita sudah jadi kafir. Wal'iyadzu billah. Itu mana la yara biha ba'san. Itu dalilnya.
Oleh itu ada kita jadi ustaz, kita jadi guru, tak berani nak hukum, sedangkan terang-terang ayah pin kafir ke tak? Tak tahu. Tak tahu lagi. Ngaku jadi Tuhan betul-betul tak jadi lagi. Ada tok guru cangguk panjang, warok. Dia kata kita yang penting kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita tak payah buat kewajipan yang Allah mewajib di atas orang-orang biasa. Kita orang VIP dah, tak payah dah nak semaya, nak puasa. Hak kena semaya puasanya kelas biasa ni. Hak duk naik bas biasa ni, hak ni kena semaya. Orang hak naik bas sebuah bas dunia orang, hak ni tak kena semaya dah. Gitu sebab orang pesapir hari ni pun mikir juga. Kali regi dengan sedih tak kena semaya. Puak naik kaci ni je hak kena semayanya. Puak naik sedih, naik poci tak kena semaya. Terus. Kerana dia kelas lain. Ni ada guru-guru dia mengajar macam tu, khususnya daripada Malaysia juga. Malaysia ni ya hipung semua. Akhir dunia mari habis kat dia. Alhamdulillah. Macam mana orang ajar macam ni? Tanya ustaz, tanya tok guru. Tak tahu juga tu. Tak tahu juga lagi siapa kelas tu. Itu kafir. Saya suka seorang tuan guru umur sama dengan saya, nama Baboli juga. Orang tanya dia macam mana tok guru macam ni. Dia kata, tok guru macam ni hukum dia pistol. Dia tu hukum dia pistol. Kata ni bolehlah hukum macam tu. Sini tak boleh. Dia tu hukum pistol. Kita tembak dengan M16 dia kata. Ada. Kerana dia kafir murtad. Kafir betul-betul dah ingkar benda maklum minad din bid-darurah. Tak payah semaya, tak payah puasa. Apanya dia? Apa Islam duk kat mana lagi? Kafir betul-betul. Kita kena terang, hak terang kita kena terang. Kena tanya dia dulu, dia kata tak wajib semaya tu macam mana. Nak tanya lagi i'tikad macam mana. Tak payah dah, dia ingkar benda maklum minad din bid-darurah. Mad dalilu ala jawazi ziyaratil qubur lirrijal wan nisa. Jadi isu juga. Jawab al hadis zurul qubur fa innaha tuzakkirukum bil akhirah, rawahul Baihaqi. Apakah dalil yang membolehkan ziarah kubur bagi lelaki dan perempuan? Jawapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda zurul qubura fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Maknanya kamu ziarahilah kubur kerana sesungguhnya perbuatan menziarahi kubur itu Allah jadi panjangnya. Sesungguhnya perbuatan, kalau kata tak tambah perbuatan pun boleh, pendek sikit. Kerana sesungguhnya menziarahi kubur cukup dah. Itu tak ada problem lah. Kalau kita nak ringkas sikit, makna sama aja. Cuma bahasa kita orang Malaysia dia jadi manis begitu, kita gunalah orang sama manis. Tapi sayanya manis lebih doa tu jadi kecing manis. Dia manis tak lebih panggil, manis melampau panggil. Kalau orang bertani tak apa. Dia tak kecing manis sangat, manis dia pun. Perbuatan menziarahi kubur itu mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Cukup kan? Dalil kata lelaki boleh ziarah kubur, perempuan boleh ziarah kubur kerana diarah, disuruh, dibenar oleh syari', diarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mengkaitkan lelaki dan perempuan.
dengan kata zurul kubur, ziarahlah kamu akan kubur. Di mana kata tak boleh ziarah kubur? Ada ke tak hadis tak boleh ziarah kubur? Ada tak? Hak kita tahu hak yang mereka sebutlah. Bahkan Imam Nawawi nakal ijma' ulama di atas sunat, bukan boleh saja sunat ziarah kubur. Kemudian ziarah kubur hari raya pula dah. Sini tak masuk soal, kena tambah lagi satu soal. Kita belakang kena tambah soal lagi. Apa hukum ziarah kubur hari raya? Soal pula. Hari raya pula kena masuk pula. Hari raya puasa, hari raya haji dan hari raya enam. Kena tambah soal lagi pula hari raya enam pula. Sebab isu bila timbul, begitulah cara dia. Kaedah kita ahli sunnah memang ada jawab. Ada kat situ lah. Apa hukum ziarah kubur hari raya? Rasulullah ada ke tak dia istisna? Zurul kubur illa yaumayil aid, illa yauma'idis sitti. Ada. Malaki hari raya ni. Dia arak tepah, kita tepah jadi gitu. Ada Rasulullah istisna begitu? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, kita istisna, apa arti kita? Mana kita komen Rasulullah, ya Rasulullah, mu tak cukup lagi royak hukum. Kita komen Rasulullah. Boleh ke tak kita nak komen Rasulullah? Apa hukum orang komen Rasulullah? Apa hukum orang komen Allah? Apa hukum? Nak jawab macam mana? Kita tanya apa hukum? Tak pandai jawab juga. Tak boleh bahas lagi. Tak pandai jawab, tak boleh bahas lagi. Jawabnya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Itu jawab dia. Apa makna jawab dia? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Itu jawab dia. Mu faham ambil lah. Tak faham waktu lagi, maka tak payah pakai Quran hadis, belajar dulu dah. Maknanya tidak ada yang lebih zalim daripada mereka yang reka dusta di atas Allah. Orang reka dusta di atas Rasulullah, orang inilah yang paling zalim sekali. Tidak ada orang paling zalim. Siapa Allah tanya? Istifham. Apa? Dengan makna apa? Istifham apa kat sini? Siapa lebih zalim? Man azlamu, siapa yang lebih zalim, yang lebih mengaruk, yang lebih jahat daripada mimman iftara 'ala Allah, daripada mereka yang reka-reka di atas Allah, yang Allah tidak kata dia kata. Dia bohong di atas Allah Subhanahu wa taala. Dia mengurangkan Allah, Allah tegas hukum tak sempurna lagi. Dia komen Allah, dia komen Rasulullah. Rasulullah membiarkan ziarahlah kubur. Rasulullah kata, dia tak kata hari raya ke, dia tak kait, boleh lah raya, apa dia kata ziarah kubur? Hari Khamis ke, hari Jumaat ke? Kalau mengikut kata tak boleh ziarah kubur hari raya, kita nak ziarah hari apa? Sebab kalau kita tanya dia apa aku nak ziarah hari apa? Dia nak jawab macam mana? Kalau kita cuba kita buat jadi dia seorang, aku nak ziarah hari apa kubur? Nak ziarah hari apa? Dia kata pergi ziarah hari Sabtu. Rasulullah tak ada suruh ke hari Sabtu? Hari Jumaat. Rasulullah tak suruh ke hari Jumaat? Tak ada hari nak ziarah semua, Rasulullah tak suruh. Itu orang panggil bodoh, telajak lah jauh. Tak faham betul-betul tu. Dia panggil suruh syarak mutlak. Suruh mutlak, diitlak, tidak terikat dengan masa. Bila tak terikat dengan masa, kita mengikut yang itlak, tak terkait dengan masa lah. Masa mana yang kita nak pilih munasabah dengan kita, keadaan kita pilih ambil lah. Syarak tak ada menentu. Kalau zuhur tak boleh lah. Kena semaya ketika gelincir matahari sampai kepada bayang sama. Tu tak boleh lah. Aku tak semaya zuhur, masa ni kena semaya di waktu maghrib. Tu tak boleh.
Kerana syarak dia suruh kita itu kait dengan masa, dia ikat dengan masa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tak boleh dah kita nak pindah dia, nak tukar-tukar tempat. Adapun ziarah kubur, pilihlah masa mana pun boleh. 6 pagi pun boleh, 7 pagi boleh, 12 pagi pun boleh, 3 malam pun tak boleh. Kalau 3 malam tak boleh, takut hantu. Tu ya. Bukan tak boleh kerana hukum, kerana takut hantu. Orang tidur habis. Begitu. Masa tak ada terikat. Boleh ke semuanya. Boleh ke semua. Ilak boleh ziarah kubur bukan untuk bukan kata untuk duka cita saja. Bukan risau ziarah kubur. Kata orang kata tak boleh ziarah hari raya kerana dia kata mengembalikan risau. Masya Allah, dia tak ada iman. Nak mengembalikan risau. Kita hari mati tu ya risau, kerana kita lambat nak kembali kepada Allah. Bila lama-lama dah setahun dah, 2 tahun dah, risau lagi kita. Kita sudah kenal Allah. Oh, Allah ambil lah ibu aku, Allah ambil lah anak aku, milik dia, dia ambil lah, aku redha. Kita redha dah lah kita. Kalau tak redha lagi, orang itu tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Lama sangat nak kenal Tuhan. Kita kenal Allah, kita ziarah kubur di hari yang lain tu bukan kerana risau, tak, kerana lain. Di antaranya mengingati akhirat, kerana kita nak hadiah pada Al-Quran kepada dia. Begitu kita ziarah kubur. Rasulullah kata ziarah kubur mengingatkan akan kamu akan akhirat. Dia bagi kita ingat ke akhirat. Kita duk sukaria, duk serenak, bila pergi ke kubur ingat ke akhirat. Buat rumah besar-besar pergi ke kubur tak ingat ke rumah besar. Ayah aku ada kereta, ada rumah besar, bila mari kubur tak bawa mari, aku pun sama dengan ni juga rasanya ni. Tak bawa, tak ada arti. Rumah besar-besar sangat, sipalah amal ibadat untuk nak pergi ke akhirat. Jadi menyebab bagi kita ingat kepada akhirat. Maka nak ingat kepada akhirat bukan kata tua, bukan tak boleh hari raya. Hari raya jangan ingat akhirat. Ingat ketupat semata, tupak gitu. Hari raya pun boleh nak ingat akhirat. Orang yang tak faham, dia kata ingat akhirat tak boleh hari raya. Tak boleh ceramah hari raya, jangan ceramah hari raya. Kena mai bunga api. Tu baru suka. Hari kesukaan dia, hari raya hari kesukaan. Kalau ziarah kubur jadi hari duka. Itu akli nama dia, bukan dalil syarak. Dalil syarak itu dia kena ambil selepas pada ada dalil syarak dulu, baru boleh bagi dalil akli. Wak mari hikmah dia panggil. Oh, sebab ni syarak larang pun kerana hari raya ni hari suka. Bila ziarah kubur tak jadi suka, baru boleh. Kalau syarak kata jangan kamu ziarah kubur hari raya, baru boleh. Barulah kita boleh baca hikmah. Jangan baca hikmah dulu buat hukum dulu. Tak boleh, tak betul.